طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Saya mulakan Tuan Bilal, Tuan-tuan Imam, ahli jawatan kuasa Surau Badas Perdana, seterusnya hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Khabar tuan-tuan? Alhamdulillah. Pertama-tama sekali marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah dan kurnia-Nya yang dikurniakan kepada kita. Kenapa tuan-tuan kita kena bersyukur? Seperti mana pesan Luqmanul Hakim kepada anaknya. Luqmanul Hakim pesan kepada anak dia yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, di dalam surah Luqman. Dia pesan kepada anaknya, dia kata wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Sesiapa yang bersyukur, yakni bersyukur berterima kasih kepada Allah, maka sesungguhnya terima kasih dia itu bukan untuk Allah pun, tetapi untuk dirinya. Jadi kita kena tahu yang pertama sekali kita ini bersyukur, nanti kita akan dapat balik syukur. Apa yang kita syukur tu, kita akan dapat balik. Allah tak perlukan terima kasih kita, tapi Allah sampaikan ilmu dia melalui Luqman yang suruh pesan kepada anak dia, siapa yang berterima kasih dia sebenarnya untuk diri dia. Dalam surah yang lain Allah SWT cerita tentang ketika Nabi Musa bagi tahu kepada kaum dia, dia kata la in syakartum la azidannakum. Allah Taala apabila Nabi Musa tengah bercakap dengan kaum dia, Allah sebut dan Allah tulis, Allah sebut di dalam ayat itu, kalau kamu bersyukur la azidannakum, nescaya kami akan tambahkan untuk engkau. Jadi syukur kita sebenarnya kita akan dapat balik, tuan-tuan. Jadi kita pesan kepada diri kita sendirilah, untuk diri saya lah terutamanya, kita sentiasa bersyukur. Bangkit pagi syukur, bangkit pagi syukur. Balik rumah anak kau, cucu kau, macam mana sekolah? Tak best lah, alhamdulillah. Hajar cakap alhamdulillah, syukur. Sehat lagi, boleh lari-lari, boleh main, boleh belajar, syukur. Nanti dia akan nikmati syukur dia tu. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kini berada di dalam bulan apa ni? Tak tahu dah bulan Zulqaidah, tuan-tuan. Kita masih lagi dalam bulan Zulqaidah. Zulqaidah ni datang daripada perkataan Arab qa'ada. Qa'ada tu maksud dia duduk. Jadi Zulqaidah maknanya yang duduk. Jadi kenapa dinamakan bulan ini Arab ni sebelum Nabi datang lagi, nama tu dah ada dah. Bukanlah bulan-bulan Islam pun, bulan-bulan Arab sebenarnya. Nama-nama ni Muharram, Safar, Rabiul Awal ni nama bulan-bulan Arab. Sebelum Nabi sampai pun dah ada dah bulan-bulan, nama bulan-bulan tu. Zulqaidah dinamakan Zulqaidah yang duduk sebab masyarakat Arab mereka mengiktiraf bulan ni, bulan ini tak ada siapa pun boleh hunus pedang. Maksudnya tidak ada bunuh dan tidak ada perang. Jadi ini dianggap bulan yang suci oleh masyarakat Arab dulu, sebelum Islam. Jadi sebahagian mereka ada yang memang tak berperang. Kadang-kadang Arab ni perang ni kadang-kadang bukan sebab gaduh pun. Kita kalau perang tu kadang-kadang gaduh, kadang-kadang nak teritori, nak apa, nak ambil kawasan. Hari ni punya perang lah. Marin Arab ni kadang-kadang dia perang tu semata-mata nak harta je, kan? Jadi cara nak dapat duit banyak dalam masa yang singkat, apa dia? Perang lah. Perang, ambil ketua semua. Sebab tu mereka itu ada kabilah yang kecil, kabilah yang besar. Jadi kabilah yang kecil ni biasa dia akan cari yang besar-besar ni supaya lindung dia. So kalau orang kacau dia kacau juga kabilah yang besar tadi. Jadi bulan haram ataupun bulan Zulqaidah ni juga mereka takkan buat kerja ni, takkan suka-suka pergi bunuh orang, tak. Sebahagian mereka ada yang tak pergi keluar berniaga pun. Di kalangan mereka ada juga yang berniaga, kan? Allah cerita dalam surah li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita was saif. Mereka itu berulang
ke Syam, iaitu pergi ke Syam, balik ambil barang, balik jual di Mekah, ambil barang Mekah jual dekat Syam. Okey. Ada yang berniaga, tapi bulan ini Zulqa'dah banyak juga di kalangan mereka yang tak keluar pun berniaga. Jadi kenapa mereka namakan bulan ini bulan yang duduk? Sebab nak menghadapi bulan yang di hadapan ni. Apa nama bulan ni lepas Zulqa'dah? Zulhijjah. Zulhijjah adalah bulan orang buat haji. Nama tu Hijjah tu kan, buat haji. Jadi bulan ini mereka bersedia untuk hadapi bulan ni. Siap sedia untuk menghadapi bulan Zulhijjah. Jadi bulan ini lalu Islam datang dan Islam iktiraf bulan-bulan yang mereka anggap suci ni. Islam datang, Islam anggap ia adalah suci juga. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga satu lagi Rajab. Empat bulan haram dalam Islam ni. Yang ni mereka tak berperang. Jadi Allah Ta'ala diutuskan Nabi SAW di kalangan masyarakat Arab dan iktiraf bulan-bulan ni sebagai bulan-bulan yang suci. No perang, tak boleh perang, tak boleh buat dosa yang tak boleh buat dosa. Jadi mereka semua baiklah nak cerita bulan haram ni. Okey, jadi Islam datang dan Islam angkat benda ni. Selain daripada tak perang, buat baik pada bulan-bulan ini, Allah Ta'ala gandakan pahala. Bila Allah siapkan satu bulan yang baik, maknanya kalau kita buat baik dalam bulan tu, Allah gandakan pahala. Macam mana Allah sediakan bulan Ramadan. Bulan ini diturunkan Al-Quran, jadi kita hormat bulan ni. Siapa yang buat baik padanya dianggap digandakan pahala. Baik. Jadi bulan ni adalah bulan baik lah, nak cerita tuan-tuan, bulan yang baik, kita buat amal yang baik. Dan bukan sahaja amalan baik itu digandakan, tetapi kalau kita buat amalan buruk pada bulan ini juga digandakan dosa. Ini pendapat para ulama lah, sebab dia bagi contoh, kalau kita buat dosa di Mekah, tompek baik kan, kita buat juga kejahatan. Jadi bukan sahaja buat baik di tempat itu pahalanya berganda, buat dosa juga digandakan dosa. Bulan ni bulan baik. Jadi kita banyakkan amal baik dan juga kurangkan dosa. Kan kadang-kadang nak tinggal dosa tu ada orang payah. Kan? Kurangkan dosa. Jangan rasa-rasa kalau pergi duduk ni kejap lagi, memang aku cakap semua orang dalam kampung ni aku cerita. Baik, kita jangan duduk pada bulan ni. Elakkan buat dosa. Tuan-tuan. Okey, jadi apa bulan yang di hadapan ni? Zulhijjah. Jadi sebelum masuk pada kemuncak dia, bila kemuncak Zulhijjah ni? Hari raya haji tu, kemuncak 10 Zulhijjah. Jadi sebelum daripada tu, sebelum tu saya nak khabar lah, haji adalah satu amalan yang lebih besar pun daripada puasa. Kan? Haji ni amalan yang lebih besar daripada puasa. Sebab apa? Dalam Al-Quran apabila Allah Ta'ala suruh kita puasa, Allah kata faman syahida minkumus syahra falyasum. Sesiapa yang menyaksikan bulan ini, iaitu bulan Ramadan, nampak anak bulan, falyasum, puasalah ia, puasalah padanya. Jadi senang siapa yang nampak tu puasalah esok tu, tak ada dah dia khabar. Okey, siap-siap kita berpuasa kan, siap-siapkan keluarkan Quran nak baca, siapkan sejadah ke, siapkan makanan nak buka ke, tak ada. Puasa macam tu puasa. Siapa yang menyaksikan bulan ini, iaitu Ramadan, puasa. Tetapi apabila Allah cerita tentang haji, Allah sebut al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji adalah bulan-bulan yang diketahui. Faman farada fihinnal hajj. Sesiapa yang memfardukan dirinya untuk buat haji. Jadi ketika haji itu, fala rafath, jangan dia menggauli isterinya, wala fusuk, dan jangan buat benda-benda dosa ni. Fusuk ni benda-benda yang boleh merosakkan amalan kita. Wala jidala, dan jangan bertekak fil hajj, dan jangan bertongkar ketika mana haji. Jadi Allah Ta'ala dia mempersiapkan kita. Bila cerita pasal haji, ni jangan buat, ni jangan buat. Puasa tak ada pun kan, puasa tentu tuan-tuan. Okey, jadi sebelum kita sampai ke muncak 10 Zulhijjah itu, Allah Ta'ala bagi juga sebelum tu ada hari-hari yang baik juga pada bulan Zulhijjah, iaitu 1 sampai 9 ataupun 1 sampai 10 itulah. Itu adalah hari-hari yang baik di sisi agama.
Dikatakan itu adalah hari yang terbaik dalam setahun. Malam yang terbaik bila? 10 malam terakhir Ramadan, kan? Malam-malam tu adalah malam yang terbaik. Siang yang terbaik bila? Siang Zulhijjah tu, 1 sampai 10 tu yang terbaik. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Nabi sebut, ma min ayyamin, tidak ada suatu hari pun, al-amalu salihu fihin, amalan soleh padanya, ahabbu ilallah, yang lebih Allah suka, min hadhil ayyamil ashar, daripada hari yang 10 ini. Tidak ada satu amalan soleh yang kau buat pada bulan ataupun hari-hari yang lain, kau buat amalan baik, tak ada pun amalan soleh pada yang kau buat itu, apa pun kau buat, tidak ada lebih baik daripada kau buat pada 10 hari ni. Lalu sahabat radhiyallahu anhum tanya kepada Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah, dan jihad pun tak termasuk kau, berperang di jalan Allah pun tak kira kau. Maksudnya kalau ada orang berperang pada bulan lain, hari lain selain daripada 10 ni, tak lebih baik ke daripada amalan soleh pada 1 sampai 10 ni? Nabi kata, walal jihadu fi sabilillah, orang pun tak boleh lawan kebaikan yang kau buat pada 1 sampai 10 pun. Walal jihad, perang pun tak lebih baik. Okey, kecuali, tapi adalah illa rajulun, kecuali kalau seseorang lelaki itu kharaja bi nafsihi wa malihi wa falam yarji' min zalika bi syai', kecuali kalau dia ni keluar berperang dengan dirinya dan hartanya dan dia tak balik-balik dah lepas tu. Kalau dia macam tu, dia lebih baiklah daripada buat amalan baik 1 sampai 10 ni. Tapi kalau dia pergi perang dan dia balik-balik, tak lebih baik daripada 1 sampai 10 ni. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah SWT, ini adalah kita dah bersedia untuk menghadapi 1 sampai 10 ni. Bersedialah kita untuk menghadapi 1 sampai 10 ni dengan amalan-amalan soleh. Mungkin kita boleh rancang. Kalau kita duduk, dah masuk dah bulan Zulhijjah kau, yang tu memang tak boleh nak buat apa. Jadi kita hari ni 22, 23 macam tu lah, 22 atau 23 Zulqaidah. Jadi kita ada 8 hari lagi nak ready, ataupun seminggu lah nak ready 1 sampai 10 ni. Jadi kita dah boleh plan, okey apa nak buat ni, kita khatam lah 10 hari kan, kita khatam Quran, buat amalan soleh pada bulan 1 sampai 10 ni. Dan disunatkan juga kita berpuasa lah. Tapi puasa ni, kita ni manusia ada dua golongan. Yang satu senang betul puasa kan, tak makan tak sahur, boleh aku puasa kan. Macam Nabi macam tu lah. Dia tanya Aisyah, ada apa tak pagi ni nak makan? Tak ada. Okey, idzan inni shaim, kalau macam tu aku puasa lah. Nabi senang nak puasa kan. Tapi kita ni kalau tak sahur, kian salam pun lah nak puasa kan. Yang tu susah sikit lah. Tapi mungkin kita boleh rancang lah nak puasa sehari ataupun 2 hari kalau yang tak mampu kan. Okey, tetapi kemuncak dia jangan kita lupa pada hari Arafah. Puasa hari Arafah tu 9 Zulhijjah. Esok tu raya 9 tu adalah pahala yang besar. Ahtasibu ala Allah, Nabi sebut, aku harap Allah Ta'ala ampunkan dosa sebelum dan juga selepas, setahun yang lepas dan tahun yang akan datang. Okey, jadi itu antara kemuncak dia kalau nak puasa. Kalau tak larat puasa dekat hari Arafah 9. Okey, tuan-tuan yang dirahmati Allah, cukuplah aku untuk mukadimah kita. Ada benda tinggal lagi tak? Tak ada kot. Okey, itu berkenaan dengan Zulqaidah dan juga bulan haram dan juga Zulhijjah. Okey tuan-tuan, jadi kita nak balik kepada kitab kita. Saya rasa macam iklan makluman testing. Saya rasa macam makluman kuliah tu, dia maklum Ustaz Fahmi tadabbur surah kan, tadabbur surah lagi. Sedangkan kita dah belajar kitab lain dah. Kita dah belajar kitab Al-Manahi Asy-Syar'iyyah, larangan-larangan syarak. Maksudnya agama ni larang kita buat apa. Yang tu yang kita belajar. Kita dah tak belajar dah surah-surah dalam Al-Quran dah kan? Sebab mungkin tuan-tuan rasa dah poning lah, apa saya cerita ni kan, wow ni ada 20 makna lah, wa dan demi lah, apalah, tak boleh nak faham. Kita belajar lah larangan-larangan agama kan. Agama ni tak bori kita buat apa. Jadi kita belajarlah kitab ni. Cuma kitab ni dalam bahasa Arab lah tuan-tuan. Saya pun kena baca dulu sebelum ngajar ni. Kalau kitab Melayu boleh tahu tengok je kan. Okey, jadi kita dah masuk, kalau ikut bulan Lopeh ke? Bukan bulan Lopeh, saya rasa bulan Lopeh tangguh kan. Nah, bulan Lopeh tangguh Bilal kan.
Sebab saya terkejut. Saya ingat tak start lagi. Tiba-tiba SU message, "Start malam ni." Oh yo, kita dah plan nak pergi open house. Tak jadi lah. Jadi kita tangguh lah. Jadi mungkin 2 bulan sebelum, daripada 2 atau 3 bulan yang last kita jumpa tu, kita dah belajar 2 bab daripada buku ni. Yang pertama sekali kita belajar babun nahyi 'anil syirki billahi azza wa jalla. Bab larangan daripada mensyirikkan Allah azza wa jalla. Tuan-tuan, jadi kalau kita belajar jenis-jenis benda yang agama tak beri kita buat, list nombor 1 yang tak boleh kita buat apa dia? Syirikkan Tuhan. Tak boleh. Jangan buat. Kita mungkin buat macam-macam dosa. Pagi tadi mungkin lambik bangkit subuh ke, lepas tu bangkit pergi makan kat kedai hajah tu, tak lupa nak bayar lah kan. Kita buat dosa macam-macam kadang-kadang. Lepas tu siap tu jumpa kawan, mengumpet pula kawan, balik tu ataupun pergi kerja, menipu pula masa kerja kan, kita pecah mana. Tapi dosa-dosa itu semua di bawah dosa yang lebih utama, iaitu syirik. Dosa yang paling besar yang boleh kita buat dalam dunia ni apa dia? Syirik kepada Allah azza wa jalla, iaitu kita jadikan sesuatu sama level dengan Allah Ta'ala, ataupun kita buat benda tu yang sepatutnya benda tu hanya kepada Allah, tapi kita buat juga untuk kita minta kepada orang lain, kita minta tolong kepada orang lain, kita sembah orang lain dan sebagainya. Benda-benda ini yang dilarang di dalam agama, benda yang paling besar. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan apabila dia itu disyirikkan dengan sesuatu, dan dia akan mengampunkan apa yang selain daripada itu. Dia tak ampun kalau disyirikkan, dan dia akan ampun selain daripada syirik. Jadi kita buat dosa macam mana pun ada kemungkinan kita diampun. Tapi kalau kita syirik dan kita mati, pasti dalam neraka, tak akan diampunkan. Sebab tu di kalangan ulama ada yang koreh tentang bab syirik ni, koreh dia. Dan sebahagian ulama ada yang tak apalah, ni tak apa, ni boleh buat ni. Kita buat ni ikhtiar. Kita tahu Allah Taala buat. Allah Taala yang menentukan, Allah Taala yang beri, tapi kita hanya ikhtiar je, kita cuba je. Kan? Sebagian ulama kata tak boleh, jangan buat benda ni. Jadi ada 2 mazhab di dalam Islam tentang syirik ni. Ada yang bermudah-mudah, tak apalah, boleh, cubalah kan. Buatlah. Mintalah mau bomoh tu. Kan? Ada yang bermudah-mudah, boleh. Ada yang keras, jangan, sebab dia termasuk di dalam syirik. Wallahu ta'ala alam. Jadi pendirian saya maksudnya kita kena keras benda ni. Sebab kalau kita termasuk, kita mati confirm neraka. Jadi kita kena serius lah benda ni. Kita janganlah macam bermudah-mudah, tak apalah, ada orang kata boleh kan. Jadi kita nak tengok selain daripada syirik kepada Allah Ta'ala ni, ada tak jenis-jenis yang boleh mensyirikkan Allah Ta'ala. Jadi kita dah belajar juga bab yang kedua. Bab yang kedua tajuk dia adalah babun nahyi 'anil istighatsati bi ghairillahi azza wa jalla. Bab ataupun larangan istighatsah. Perkataan dia adalah istighatsah. Nak sebut, nak tulis pun tak ada. Istighatsah, perkataan istighatsah. Okey. Larangan istighatsah selain Allah Ta'ala. Okey, apa itu istighatsah? Maksud istighatsah asal dia adalah minta tolong. Larangan minta tolong selain daripada Allah Ta'ala. Tetapi bukanlah semua jenis pertolongan. Pertolongan jenis apa yang kita tak boleh minta selain daripada Allah? Okey, yang pertama sekali, kalau benda tu hanya Allah Ta'ala je boleh buat, contohnya turunkan hujan kan, kita jumpa bomoh kan, kita minta tolong, tapi istighatsah ni tak termasuk tu lah. Istighatsah ni contoh macam benda yang kita berada dalam keadaan yang sangat susah, sangat-sangat susah. Contoh kita nak tenggelam tengah-tengah laut seorang-seorang kan, kita dah tenggelam, waktu kita pun panggil, wahai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tolong aku. Yang tu istighatsah. Boleh tak buat macam tu? Haram, syirik. Yang tu juga termasuk. Sebab yang boleh tolong kau ketika itu siapa?
Allah Ta'ala kalau kita seorang-seorang. Tapi kalau kita ada orang ada tolong boleh tak? Yang tu boleh. Sebab benda tu masuklah kan, dia dokek mau kita. Tapi kalau kita tak ada siapa dah waktu tu, kita panggil orang yang tak boleh nak tolong, itu termasuk istighathah. Contoh yang kedua macam ni lah. Hari ni kita pergi klinik, kita jumpa doktor tu kan. Doktor, tolong rawat saya ni kan. Tolong sembuhkan saya pun mungkinlah kan, perkataan tu tak bagus. Sembuhkan Allah Ta'ala. Tapi kalau kita kata tolonglah bagi ubat nak bagi sembuh saya ni kan. Dan doktor pun cakap okey ni makan ni. Lepas tu kita pun esok tu elok sembuh. Minggu depan datang pula, kita datang ke klinik, mana doktor? Doktor dah meninggal kan, dah kena tanam. Jadi kita pun pergi kat kubur doktor tu, doktor tolong sembuhkan saya ni kan, tolong rawat saya. Yang tu juga syirik. Syirik maknanya orang tu tak mampu dah nak tolong kita kan. Jadi yang tu dilarang di dalam agama. Istighathah, itu perkataan dia istighathah. Istighathah ni ketika kita susah sangat, kita minta tolong. Jadi kalau Allah Ta'ala sahaja yang mampu, jangan kita minta dengan orang lain. Contoh kalau nak minta hujan turun kan, siapa boleh turunkan hujan? Bomoh hujan apa? Ada orang buat ni. Sebab saya dulu pernah kerja dekat Sepang Formula 1. Sepang Formula 1 tu. Jadi dia orang akan pergi dekat sehari sebelum race tu kan, race Formula 1 tu, dia orang ni ada orang yang pergi jumpa bomoh hujan supaya esok tak hujan. Yang ni orang nak kenduri pun biasa buat ni kan. Lempar baju atas kemah lah, apalah kan. Benda-benda ni semua adalah syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita buat. Makan ubek tak syirik. Makan ubek ada sebab, musabbab dia. Elok, itu tajribah, maknanya benda tu ada kaitan, selagi ada kaitan kan. Maksud kata kalau kita minta tolong orang tu, topi kita, tolong saya angkat barang ni, boleh lah kan, dia ada kaitan. Ni bila tak ada kaitan, tak ada kaitan, yang tu tak boleh. Alright, kau ubat boleh mau makan ubat tidak syirik. Tetapi kalau beriman, aku beriman ubat ni lah yang menyembuhkan aku, yang tu termasuk syirik sebab kita tahu yang boleh menyembuh kita hanya Allah Ta'ala. Tetapi Allah Ta'ala menyembuhkan kita mesti ada sebab dia. Mesti ada sebab, mesti ada musabbab dia. Musabbab dia apa? Ubat tu. Kalau tak syirik dia betul-betul bertobat boleh. Sebab tu kita sering salat kan. Apabila kita salat, kita sentiasa memperbaharui syahadah kita, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jadi kita memperbaharui kita punya syahadah itu setiap kali kita salat. Tapi kalau kita betul-betul sedar, ya Allah, saya hari itu dah buat kan, jadi kita istighfar, kita minta, kita syahadah balik dan kita istighfar kepada Allah Ta'ala. Seseorang itu tak dihukum kafir sehingga tertegak hujah kepada dia. Hujah dia dah tahu tapi dia nak buat juga. Saya peduli apa, mari natuk saya semua buat ni. Jadi dia yang tu dikira kufur. Okey. Sebelum dia faham betul-betul, tak dihukum kufur. Okey, yang tu bab yang kedua yang kita dah belajar tentang istighathah. Okey, hari ni kita nak masuk kepada bab yang ketiga. Apa ni? Isyak pun 8.40 lah 20 minit lah. Kalau lebih sikit tak apa kan. 8.39 lah. Oh, 8.9 kan ngantuk lah kan. Okey, kita masuk kepada bab yang ketiga. Tuan-tuan, saya nak suruh beli kitab ni pun tak ada kitab ni. Kitab ni memang kitab Arab lah. Okey, babun nahyi 'anil isti'adzati bi ghairillahi azza wa jalla. Bab larangan daripada isti'adzah. Isti'adzah, kataan dia isti'adzah yang kita sebut a'udzubillah. Isti'adzah bi ghairillahi azza wa jalla wa anna dzalika minasyirk. Bab larangan daripada minta berlindung selain daripada Allah Azza wa Jalla, dan yang demikian itu daripada perkara yang syirik. Minta lindung kan? Kita minta lindung, tapi minta lindung ni pun kena faham lah.
Kalau kita takut hari tu kan, kita takut apa ni, ada orang nak tumbuk kita pun pergilah rumah penghulu kan. Penghulu tolong lindung saya. Yang tu tak termasuk lah. Yang ni benda-benda yang hanya Allah Ta'ala yang boleh protect kita, ataupun kita dah tak ada siapa yang boleh protect kita kat dunia ni, tak boleh lindung kita, hanya Allah Ta'ala. Yang tu kita pergi minta juga dengan orang, yang tu termasuk isti'azah selain daripada Allah Azza wa Jalla. Baik, Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, di dalam suratul Jin, surah Al-Jin ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Dan sesungguhnya ia bahawa di kalangan lelaki itu, di kalangan manusia yang minta berlindung dengan lelaki-lelaki di kalangan jin, lalu bertambahlah kepada mereka itu perasaan takut ataupun comeh. Okay. Sekali lagi Allah Ta'ala cerita di kalangan bahawa di lelaki-lelaki di kalangan manusia berlindung dengan lelaki-lelaki di kalangan jin, lalu bertambahlah kepada mereka itu takut ataupun lagi comeh. Okey, apa maksud dia? Ada manusia-manusia yang minta tolong dengan jin supaya lindung dia. Contoh saya dah minta tolong sama jin pagar rumah saya, contoh. Dia minta tolong dengan jin, okey, jaga setiap penjuru rumah dia. Yang tu maksud minta berlindung. Ya'uzun. Memang ada pun Allah Ta'ala bagi tahu dalam Al-Quran, memang ada lelaki-lelaki yang minta tolong di kalangan lelaki-lelaki daripada jin. Jadi kita kena tahu juga jin ni ada lelaki, ada perempuan juga. Al-Quran bagi tahu. Lalu apa yang bertambah kepada mereka itu, dia dah rasa, bila kita minta berlindung, apa yang kita nak rasa? Kita nak rasa selamat. Betul? Okey, saya dah ada depan saya ataupun belakang saya ni dah ada bodyguard kan. Kita nak rasa selamat lah, betul tak? Kita nak rasa takut orang nak sorang kita ke apa, kita nak rasa selamat. Tetapi Allah kata apa yang bertambah kepada mereka bukanlah selamat tu, tetapi apa yang tambah kepada mereka rahaqa, lagi comeh, lagi takut. Yang tu yang bertambah. Okey, kita tengok pula hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, diriwayatkan oleh Khawlah bintu Hakim, qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Khawlah bintu Hakim dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man nazala manzilan, siapa yang masuk rumah, faqala, lalu dia berkata, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah. Yang ini perkataan-perkataan Allah at-tammat, yang sempurna, min syarri ma khalaq, daripada kejahatan apa yang dia cipta. Jadi di kalangan ciptaan makhluk Allah Ta'ala ni, ada yang jahat tu memang sebenar-benarnya jahat, dan ada sebenar-benarnya memang baik, dan ada kategori yang kejap-kejap baik, kejap-kejap jahat. Ada 3 kategori ni. Yang memang Allah Ta'ala cipta untuk jahat tu siapa? Iblis, syaitan, neraka, yang tu. Okey. Yang memang baik, Nabi, Rasul, syurga, yang tu memang makhluk Allah yang memang baik. Dan ada yang kadang-kadang baik, ada yang kadang-kadang jahat. Siapa dia? Jin. Lagi manusia. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Jadi aku berlindung dengan perkataan-perkataan Allah yang sempurna daripada kejahatan apa yang dia cipta, iaitu daripada benda-benda yang betul-betul jahat dan benda-benda yang kadang-kadang jahat, kadang-kadang baik. Okey, kalau dia sebut benda tu lam yadurrahu syai', tidak ada benda yang boleh memudaratkan sesuatu pun, hatta yarhala min manzilihi, sehinggalah dia keluar daripada rumahnya yang itu, sehingga dia keluar daripada rumah itu, tidak ada benda yang boleh mudaratkan dia. Okey. Jadi kita nak tengok dulu 2 ayat ni. Okey. Allah Ta'ala sebut tadi dalam suratul Jin, ada lelaki-lelaki yang minta berlindung dengan lelaki-lelaki di kalangan jin. Okey, mereka menyangka yazunnuna annahum yu'izunahum walakin zaduhum rahaqa. Jadi
Mereka rasa jin tu dapat lindung dia, tetapi apa yang tambah kepada mereka ni, yang bertambah kepada mereka adalah ketakutan. Okey, apa lagi perkataan? Okey, jadi ayat ini membuktikan bahawa kita minta lindung dengan jin. Kita minta lindung dengan jin. Jin, kita mungkin ada orang, sebahagian orang dia boleh berkomunikasi dengan jin. Tak apalah, boleh berkomunikasi tu tak ada masalah, cakap dengan jin. Tapi bila kita kata okey, aku minta tolong kau, lindung aku. Yang tu. Apabila dia start buat macam tu, benda ini termasuk di dalam perkara-perkara yang haram dan juga syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau minta tolong dengan jin, macam Nabi Sulaiman dengan yang tu lain. Nabi Sulaiman diberi mulkun, satu kerajaan yang tidak ada kerajaan yang orang lain boleh ada macam dia. Jadi yang tu bukan minta tolong, yang tu pekerja Nabi Sulaiman. Kojo. Siapa yang boleh bawa apa ni? Istana Balqis kan? Jadi yang tu disuruh kan? Dan macam mana Nabi Sulaiman minta tolong kan? Suruh, itu suruhan, itu pekerja dia. Itu macam dia punya dia adalah kaki tangan kerajaan. Staff dia anda. Jadi Nabi Sulaiman tidak ada orang yang akan memiliki kerajaan macam dia, tak ada. Okey, yang tu lain. Yang ni kita minta tolong. Sebab apabila kita minta tolong dengan jin, biasanya akan ada timbal balas dia, kan? Jadi dia akan suruh kita melakukan benda-benda yang boleh mensyirikkan Allah Azza wa Jalla. Tetapi sebelum dia suruh tu pun, minta tolong dengan dia tu pun dah salah. Sebab yang protect kita ni, kita bawa kereta elok je, poi sampai Kedah, patah balik selamat. Kita rasa sebab kita terror sangat bawa kereta ke? Tak. Siapa yang lindung kita? Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala lindung kita. Macam kapal lah. Kapal tu asal terbalik. Asalnya kapal tu tak boleh nak berdiri atas air, tapi Allah Taala yang bagi dia boleh berdiri. Jadi Allah Taala sentiasa all the way. Allah Taala ni sentiasa menjaga kita ni. Kecuali kalau dia dah tentukan itu, barulah berlaku. Jadi kalau salah kalau kita minta orang lain lindung kita, salah. Tuan-tuan. Okey, apa lagi tentang ni? Saya banyak ni, tapi semua saya langkah-langkah sikit lah tuan-tuan, supaya tuan-tuan, sebab tuan-tuan tak ada kitab, jadi saya langkah-langkah lah. Tamati min syarri ma khalaq. Okey, tambahan daripada penulis, ammal isti'adzatu bil makhluq fa fiha tafsil, fa in kana al makhluqu la yaqdiru alayhi fa hiya min asy-syirk. Okey, minta lindung juga. Minta lindung ni saya kata tadi, kalau kita minta lindung dengan orang yang boleh lindung kita, benda tu orang boleh lindung kita. Contohnya ada orang nak tumbuk kita ke, ada orang nak cari kita ke, kita minta lindung dengan orang-orang tertentu. Orang tertentu tu memang boleh lindung. Yang tu tidak termasuk syirik. Tetapi kalau kita rasa nak selamat daripada penyakit, COVID, contohnya, wahai jin, tolong jaga aku dan keluarga aku daripada terkena COVID, contohnya, yang tu termasuk syirik. Sebab penyakit hanya merebak dengan izin Allah Ta'ala. Tak ada jin yang boleh lindung. Tak ada makhluk yang boleh lindung itu. Jadi kita kena clear benda tu. Wa min dhalika aidan al-isti'adzah bi ashabil qubur fa innahum la yanfa'una wa la yadhurruna fal isti'adzatu bihim syirkun akbar sawun kana 'inda quburihim am ba'idan anhum. Okey, jadi ada benda-benda yang sebahagian negara yakni mereka sangat dia nak minta lindung tu, dia nak minta lindung diri aku, jaga keluarga aku, jaga anak-anak aku ni baru lahir, dia akan pergi ke kubur. Mereka akan pergi ke kubur. Jadi dia wahai, dia anggap ini orang yang suci ke, orang yang wali ke, saleh ke, wahai syekh, wahai wali Allah, jagalah aku dengan keluarga aku. Yang ni juga syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab boleh ke orang tu nak tolong? Ada ke sebab yang boleh menyebabkan dia tolong? Tak boleh. Sebab Nabi dah beritahu, kalau dia roh yang baik, dia sibuk dia sibuk dengan nikmat Allah Taala,
Raudhatin min riyadil jannah. Kubur dia tu macam taman daripada taman syurga. Kalau dia roh yang jahat, orang anggap jadi wali, sebenarnya dia tak wali. Semayang pun tidak. Kadang-kadang ada tak semayang, tapi orang anggap dia wali. Aduh, orang wali. Kalau dia roh yang jahat, dia akan sibuk dengan seksaan. Hufratun min hufarin nar. Sibuk dalam, dia kena seksa, dia tak sempit nak tolong. Jadi tak ada sebab roh tu boleh dia tolong pun. Jadi yang ni jangan kita buat. Okey. Okey, jadi kita cukuplah kot untuk bab al-isti'azah. Kita dah masuk 3 bab dah tuan-tuan. Apa tadi yang pertama? Syirik. Yang kedua istighatsah. Yang ketiga isti'azah. Isti'azah, minta lindung. Okey, kita nak masuk bab yang keempat, larangan. Dan benda-benda yang saya sebut ni tadi semua ada kaitan dengan syirik. Syirik yang mana kalau kita mati kita boleh masuk di kalangan ahli neraka. Wal'iyazubillah. Okey, yang keempat, babun nahyi 'anil ghuluwi fil anbiya'i was salihin wa anna dzalika minasyirk. Bab larangan daripada ghulu, melampau, fil anbiya'i, kepada nabi-nabi, was salihin, dan orang-orang saleh, wa anna dzalika minasyirk, dan yang demikian itu daripada syirik. Okey, syirik. Kita melampau-lampau angkat dia. Kan dia ni nabi, tapi kita macam, wahai nabi, aku sujud dekat kau punya kubur lah, kan. Yang ni juga termasuk di dalam syirik. Okey, yang ni ada tak tuan-tuan? Ada tuan-tuan. Kita mungkin tak nampak lah, tapi hari ni kan ada YouTube kan, ada video ni, kita nampak benda tu ada kan. Sebab apa? Sebab dia rasa orang tu paling tinggi dekat dia tu. Dekat dia, yang dia kona ni orang yang paling baik saya kona, dan inilah orang ni akan confirm masuk syurga, dia akan selamatkan saya. Yang tu menyebabkan dia melakukan syirik. Dia melampau-lampau angkat orang tu. Yang tu maksud ghulu. Ghulu ni maksud dia datang daripada perkataan ghala. Ghala ni mahal. Biasa boreh ataupun ayam harga RM8 90 sen, kan. Tiba-tiba naik RM30, RM50 contoh. Yang tu ghala, mahal. Jadi benda tu sepatutnya RM8.9, tapi jadi RM50. Jadi dia dah melampau daripada kedudukan asal. Yang tu dah macam ghulu. Maksudnya ghulu ni melampau. Melampau, kita dia naik melampau. Okey, kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 171. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu fa aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah intahu khairan lakum innamallahu ilahun wahid subhanahu an yakuna lahu walad lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa kafa billahi wakila. Wahai ahlul kitab, jangan engkau melampau di dalam agama kamu. Yakni jangan buat satu amalan yang lebih-lebih. Allah dah tetapkan banyak tu, kau buat lebih daripada tu. La taqulu fi dinikum wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq, dan jangan kau katakan terhadap Allah ataupun ke atas Allah kecuali yang benar. Kau kata Allah Taala suruh buat macam ni, sedangkan Allah Taala tak kata yang tu. Wala taqulu 'ala Allahi illa al-haq. Innamal masihu Isa bin Maryam, sesungguhnya Masih, al-Masih iaitu Isa bin Maryam, Rasulullah. Dia adalah Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Wa kalimatuhu, dan perkataannya, alqaha ila Maryam wa ruhum min, dan yang diberikan kepada Maryam dan ruh daripadanya. Fa aminu billahi, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wala taqulu salatah, dan janganlah katakan tiga. Maksudnya jangan kata Allah itu ataupun Tuhan itu tiga. Nampak tak ni? Cerita tentang siapa ni? Kristian. Kristian katakan Tuhan itu tiga. Trinity kan? Trinity. Maksudnya zaman Nabi lagi dah khabar dah Tuhan itu tiga. Dia orang khabar. Siapa yang tiga tu? Allah. Betul? Holy Spirit kan? Ataupun
Ruhul Qudus, dan yang ketiga Jesus ataupun Isa. Yang tiga ni satu jadi Tuhan. Semua tu Tuhan, tetapi yang tu lah tiga. Yang tu. Dan Allah dah beritahu, jangan kata Tuhan itu tiga, bukan. Okey, jadi apa pengajaran yang kita boleh buat? Kenapa dia kata sampai Isa tu dianggap Tuhan? Sebab dia melampau dalam angkat Nabi Isa. Nabi Isa memang saleh. Nabi Isa ni watak dia zuhud sangat. Watak dia sangat baik. Dia bukan macam kalau ada kereta apa ni, kereta lama-lama tu kan, Toyota apa, Corolla lama tu kan, yang tu dia pakai kereta tu. Kalau dia hidup zaman ni lah, maksudnya dia sangat zuhud. Dia tak ada lah macam kita, kau cak tukar Honda, kau cak tukar Nissan, tak ada. Tak. Okey, yang tu lah Nabi Isa, watak dia sangat baik, sangat zuhud. Jadi bila orang nampak macam tu, orang angkat dia lebih. Betul? Lebih. Okey. Intahu khairal lakum, berhentilah, ia lebih baik untuk engkau. Sesungguhnya Allah itu adalah Tuhan yang satu. Okey, cukup. Dah sampai maksud dia. Allah Taala sebut ni. Jadi dia dah sound siap-siap, jangan jadi macam ahlul kitab. Angkat Nabi Isa sampailah dia pun sekali sama dengan Tuhan, level dia dah sama dengan Tuhan. Kan? Dan ada sebahagian kita yang macam ni. Ada. Angkat Rasulullah tu lebih daripada Tuhan. Jadi dia minta tolong Allah Taala. Siapa yang nak bagi syafaat kita pada hari kiamat ni? Syafaat tu memang Nabi akan boleh bagi syafaat kepada kita, tapi syafaat itu milik siapa? Allah Ta'ala. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa biizni. Siapa yang boleh memberi syafaat? Illa biizni, kecuali dengan izinnya. Jadi kalau nak minta syafaat, bukan minta dengan Nabi. Ya Rasulullah, isfa' lana, isfa' lana, isfa' lana. Yang tu kasidah yang dia baca tu. Syafaatlah kami, syafaat. Bukan, kasidah itu ada syafaat milik qul lillahi asy-syafa'atu jami'a. Allah SWT sebut, katakanlah milik Allah kesemua syafaat. Minta dengan Allah. Ya Allah, ya Allah, berilah aku syafaat nabimu. Macam tu. Jadi kita kadang-kadang kita angkat, kita minta dekat Nabi yang bukan dia punya. Tonton. Alright. Kita masuk ayat yang kedua. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Lalu pembesar-pembesar pada zaman Nabi Nuh, wa qalu ni maksudnya cerita tentang zaman Nabi Nuh dulu. Mereka berkata, siapa yang mereka ini? Pembesar-pembesar pada zaman ketiga zaman Nabi Nuh. Yang lawan kuat ni siapa? Orang atas ke orang bawah? Orang atas. Bila ada satu tokoh yang bawa benda baik, yang lawan ni siapa? Ahli-ahli pembesar ni, ahli-ahli politik besar ni yang akan lawan. Okay, apa dia orang cakap? Jangan kamu tinggalkan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan kamu tinggalkan Wadda, dan jangan kau tinggalkan Suwa'a, dan jangan kau tinggalkan Yahus dan Ya'uq dan Nasra. Jadi Nabi Nuh datang, dia ajak kepada apa? Sembahlah Allah, Tuhan yang Esa. Jadi ada yang ikut, ada yang ikut, tak ramai. Tak ramai yang ikut Nabi Nuh ni. Tapi bila ada ikut, bila dia rasa macam tercabar sikit pembesar ni, ada start orang ikut, jadi dia akan start kata, jangan kau tinggalkan Tuhan-Tuhan kau yang dulu ni. Siapa nama dia? Antaranya siapa? Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq, Nasra. Okey. Jadi cerita dia apa? Dikatakan sebelum daripada zaman Nabi Nuh, ada orang-orang ini adalah orang-orang soleh. Orang soleh. Ibnu Abbas dia cerita tu, ini adalah nama-nama orang yang soleh. Apabila dia mati, sekejap saya nak buka riwayat sekejap. Apabila dia mati, syaitan telah memberi wahyu kepada kaum dia. Orang-orang baik ni bila mati, kita takkan dia mati macam ni lah. Kita kena buat sesuatu. Kita buat tugu dia. Kita buat macam asal macam tugu lah. Macam tugu negara tu kan. Bontok orang macam tu, kita buat
supaya menghormati dia orang ni. Anin sabu fi majalisihim allati kanu yajlisuna fiha. Jadi kita letakkan patung-patung ini di majlis-majlis mereka yang mereka duduk padanya. Ada majlis yang baik macam ni ke, bubuh patung-patung. Okey. Wasammuha bi asma'ihim, lalu mereka pun namakan patung-patung itu dengan nama-nama orang soleh itu tadi. Fafa'alu, lalu mereka pun buat patung tu. Walam tu'bad, dan patung-patung itu masa mula-mula buat itu tidak disembah pun. Memang kias, memang macam tugu peringatan lah mula-mula. Hatta idza halaka ulaik, sehingga yang buat tadi tu ataupun batch yang buat itu tadi dah mati. Wa nasiyal ilma, lalu ilmu tentang sebenarnya buat ni tadi nak menghormati je, kan? Ilmu itu dah dilupakan. Syaitan dah baik menghilangkan benda tu. Ubidat, apabila benda tu dah orang dah macam, oh, apa tujuan kita buat ni? Lalu orang pun datang, ni sebenarnya sembah lah. Lalu disembah. Jadi asal dia apa? Nak angkat orang lebih daripada tompet. Sebab tu tuan-tuan, Islam sangat sensitif dengan patung. Sangat sensitif dengan patung. Boleh tak buat binaan macam patung ni? Tak boleh. Sebab ini antara punca kenapa berlakunya kesesatan. Inilah berhala yang mula-mula disembah dulu di atas muka bumi. Sebab tujuan dia apa? Bukan dia orang ni tiba-tiba, ui batu ni hebat jom kita sembah, tak. Sebab asalnya nak hormat orang soleh. Asalnya nak hormat orang soleh. Bermulalah sembahan berhala yang pertama di atas muka bumi ni. Sebab tujuan asal baik kan, kita buat benda baik. Yang tu lah asalnya benda ni. Jadi jangan kita angkat lebih daripada hadnya. Apabila kita angkat lebih daripada hadnya, maka dia akan lama-lama menjadi syirik. Mungkin kita tak buat, tapi siapa yang akan buat? Yang bawah ni akan buat, tuan-tuan. Tapi siapa yang start? Kita tanggung dosa dia orang. Dahlah kita pahala tak apa dah. Lepas itu tanggung pula dosa tu. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang mulakan satu benda, bentuk amalan yang buruk, sunnatan sayyi'atan, benda yang kita kata buruk, fa alaihi wizruha. Jadi dia buat benda tu, dia dapat dosa. Wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah, dan dosa orang yang buat selepas daripada dia. Dia macam komisen lah, kan? Sekali buat, bulan-bulan masuk. Yang tu lah kau dapat dosa. Bulan-bulan, dah lah pahala tak ada, borek dosa je. Dan jangan kita mulakan benda-benda melampau di dalam agama. Okey, kita tengok hadis. Last takut. Hadis daripada Umar radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la tatruni kama ataratin nasara Ibn Maryam, innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluh. Hadis yang diriwayatkan daripada Umar radhiyallahu anhu, dia kata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tatruni, dan jangan kau melampau-lampau puji aku ni. Nabi sendiri pun tak bagi. Kadang-kadang bila kita nak puji Nabi tu, okeylah puji Nabi ni orang soleh, memanglah soleh kan Nabi kan. Nabi ni wajahnya cantik, tapi dia dah sampai melampau. Dia melampau-lampau. Nabi ni sebenarnya lahir tu dah ada yang sambut dia tu Asyah ni zaman Firaun dulu pun datang. Jadi kita melampau-lampau benda tu tak ada pun, kan? Tak ada pun. Tapi kita angkat dia lebih-lebih. Kita nak puji, niat baik nak puji, tapi dia puji lebih. Jangan kau melampau-lampau puji aku seperti mana An-Nasara, iaitu orang-orang Kristian, memuji Ibn Maryam, iaitu Nabi Isa. Innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hanyalah tidak lain hamba. Faqulu, lalu katakanlah Abdullahi wa rasuluh, katakanlah Nabi itu hamba Allah dan pesuruhnya. Itu boleh puji Nabi, tapi jangan melampau. Jangan melampau. Zaman Nabi dulu pun dah ada orang puji Nabi. Dia puji Nabi melampau, lebih. Dia kata indana nabi, kami di sisi kami ada seorang nabi, ya'lamu ma fil ghad, dia tahu apa yang berlaku esok. Nabi tahu ke esok berlaku apa? Nabi tak tahu. Nabi manusia, itu perkara ghaib. Nabi tak tahu. Yang tahu perkara ghaib siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak puji tak, Nabi kata jangan cakap yang tu.
Cakap yang sebelum tu tak apa, tapi jangan cakap benda tu. Okey. Okey, last lah. Tadi kau balas ni last lah. Sebab ni kita habiskan je. Ghulu ni melampau dalam orang yang nabi-nabi dan orang-orang soleh. Hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Jauhilah engkau daripada ghulu, melampau-lampau. Sesungguhnya telah binasa orang-orang yang sebelum daripada engkau kerana al-ghulu, melampau. Jauhilah ghulu, melampau. Sesungguhnya binasa orang yang sebelum daripada engkau kerana melampau. Okey, jadi hadis ni sebenarnya Nabi sebut ketika mana ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagi 10 Zulhijjah. Cerita ni ada kaitan lah. Pagi 10 Zulhijjah. Jadi 10 Zulhijjah ni apa orang buat? 10 raya haji lah. Orang haji tu buat apa? Banyaklah amalan-amalannya kan. Tawaf, sa'i, lepas tu nak lontar jamratul aqabah kan. Okey. Nabi sebut hadis ni, jauhilah engkau, apa tadi saya sebut tadi? Jauhilah engkau daripada melampau. Sesungguhnya telah rosak orang sebelum engkau. Nabi sebut ketika peristiwa ni. Nabi sebut. Lalu ghadatul aqabah wa huwa ala naqatihi, pada pagi hari Aqabah, iaitu hari 10 Zulhijjah, dan dia berada di atas untanya. Lalu dia kata kepada aku, iaitu siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas yang riwayatkan. Nabi kata kepada Ibnu Abbas, ulqut li hasah, tolong kutip untuk aku batu-batu ni, nak lontar jamrah. Falaqattu lahu sab'a hasayatin min hasal khadaf. Lalu aku pun kutip untuk dia 7 batu hunna hasal khadaf, untuk dilontar. Faja'ala yanfaduhunna fi kaffihi. Lalu Nabi pun ambil batu tu dan Nabi tepuk-tepuk batu tu. Debu kan, dia ambil batu, dia ada debu, Nabi pun tepuk-tepuk. Wa yaqulu, lalu Nabi kata, amsaluha ulai farmu, wa iyyakum wal ghuluw fid din. Macam ni lah batu-batu macam ni. Amsal luha ulai farmu. Batu-batu besar ni sahajalah engkau lontar. Besar-besar ni. Jangan pilih batu besar-besar. Nak lontar jamrah ambil batu kecil-kecil. Nabi ajar. Jangan ambil, sebab ni nak lontar syaitan ni, jadi kita pun ambil batu yang paling besar sekali tu nak lontar. Tengok kepala, baling tak kono syaitan, tapi kono kepala Pakistan. Kita lontar tu kono kepala Kazakhstan, kalau kita balik kono orang. Jadi Nabi tak bagi terlampau. Macam ni contoh dia, Nabi kata macam besar-besar ni. Jangan baling besar-besar. Lalu Nabi sebut, wa iyyakum wal ghuluw fid din, dan jauhilah engkau daripada melampau-lampau di dalam agama. Sesungguhnya rosak ataupun binasa orang yang sebelum daripada engkau kerana melampau di dalam agama. Tuan-tuan, jadi kita apa sahaja amalan melampau ni, selain daripada kita angkat orang-orang soleh dan nabi-nabi tu, kita angkat dia lebih, lalu lama-lama generasi yang kemudian akan jadikan dia macam nabi. Jadi macam Allah Ta'ala, kes Nabi Isa ni jadi macam selevel dengan Tuhan pula dah. Selain daripada tu, kita pun dilarang untuk melampau-lampau dalam amalan agama. Kalau Nabi ajar macam ni, macam tu lah. Jangan kita tokok tambah, dan kita rasa kita, bila kita tokok tambah, apa yang Nabi kata jangan buat, ataupun Nabi buat banyak ni, kita rasa kena lebih lagi. Seolah-olah kita rasa apa yang Nabi ajar tu tak cukup, kan? Maksudnya Nabi ni tak cukup ajar kita, yang tu lah. Kalau kita cuba melampau-lampau di dalam agama, Nabi ajar baling batu besar ni, baling batu besar. So kita iman besar tu, kena besar sikit batu, tak ada kaitan. Macam-macam dia baling apa? Baling payung ada, baling selipar ada kan, macam-macam baling. Ini nak tunjuk dia marah. Yang tu ghulu, termasuk di dalam ghulu. Itu semua adalah ritual yang Nabi ajar. Manasik ni ambil daripada Nabi. Jangan kita rasa kita iman lebih sikit, kita kena up sikit daripada orang lain. Tak. Agama itu Nabi ajar sama.
Jangan ada orang yang maqam dia lebih sikit macam ni, tak ada. Tak ada. Wallahu ta'ala alam, tuan-tuan. Ada kanan. Boleh tengok. Penakut ni syirik tak Ustaz? Penakut? Takut. Sifat takut. Penakut, adakah penakut itu termasuk di dalam syirik? Sebenarnya Lalu mesti takut. lalu Pokok pasal. Kau usah. Okey. Dia tak termasuk syirik penakut adalah penyakit yang dia panggil natural, yang Ada orang takut sangat. kan. Penakut adalah penyakit. Sebab tu Nabi SAW minta apabila dia doa, dia minta, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Ya Allah, aku berlindung, perkataan yang last tu jubun, aku berlindung daripada perasaan takut, wal bukhl, dan bakhil. Benda itu adalah maksudnya apabila Nabi doa, benda itu maksudnya adalah sifat semula jadi manusia. Tetapi tuan-tuan, penakut ni dia terbina disebabkan siapa? Orang di sekeliling orang tu. Oh, tu so takut-takut. Yo. Tu yang masalah tu, kan? Dia sebenarnya apa? Ada, memang saya pun ada adik-beradik yang perangai memang poilah situ. Sekejap lagi ada hantu rayo kan. Dia suka nak takutkan. Dia sebenarnya dia malas nak pergi kerja tu kan. Jadi dia takutkan. So biar budak tu dalam lingkungan yang dia boleh jaga. Tapi apa kosan Pasal ni budak jadi penakut. Budak jadi penakut. Kita tak melahirkan pejuang-pejuang ni. Kita lahirkan bangsa-bangsa yang penakut. Penakut. Jadi jangan. Sebab tu menipu ni janganlah start ajar. Kita ajar, didikan kita itu termasuk benda-benda yang menipu. InsyaAllah. Kalau kita doa, kalau kita takut di keselamatan ni, kita minta dengan Allah, ya Allah, lindung dia ni. Nabi SAW dia doa kepada cucu dia, Hasan dan Husain. U'izuka bikalimatillah, u'izukuma bikalimatillah tammah wa min kulli syaitanin wa hammah wa min kulli ainin lamah. Aku berlindung dengan aku minta berlindung mereka berdua ini dengan Allah, dengan perkataan Allah yang sempurna, daripada syaitan, wa min kulli syaitanin, daripada segala jenis syaitan, wa hammah, dan juga binatang-binatang yang berbisa, wa min kulli ainin lamah, dan daripada segala mata yang mencela. Ain, mata yang mencela. Apabila pandang budak tu dia boleh sakit. Jadi Nabi minta Allah untuk lindung anak-anak kita ni. Tapi jangan kita nak lindung dengan dia tu dengan cara menakut-nakutkan. Lemah. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, ada soalan ni? Gambar makhluk hidup. Maksud saya macam potret-potret, adakah dibolehkan atau macam mana? Dengan bersyarat ke? Okey, jadi dengan melampau dalam memuja ataupun dalam beragama itu tadi kan? Okey. Asalnya larangan Nabi SAW gambar ni boleh tak kita lukis ke ataupun kita ambil gambar kan? Okey. Yang dua isu di situ. Yang pertama sekali adalah adakah kita cuba mencipta sesuatu yang sama dengan ciptaan Allah Ta'ala? Itu yang pertama, isu yang pertama. Adakah kita cuba buat sesuatu yang sama dengan Allah Ta'ala, iaitu kita cuba macam kita pun ada power macam Allah Ta'ala. Kita cuba lukis benda-benda yang hidup. Itu isu yang pertama. Yang kedua, kalau benda tu ada, adakah kita akan membesarkan dia? Contoh, ambil gambar, kita bubuh kan. Kalau gambar itu hanya tujuan dia nak memperkenalkan, ini dulu Tok Wan kita kan, biasalah gambar biasa kan. Okey, yang tu mungkin tidak ada masalah, walaupun sebagian ulama tak bagi benda tu. Tetapi kalau kita bubuh satu gambar yang boleh menyebabkan orang yang pandang tu, wish, ni siapa? Ini wali, contohnya. Jadi ada unsur ta'zim dekat situ, yang tu dilarang di dalam agama. Sebab apa? Yang tadi tu. Mula-mula kita lalu, oh ni wali apa tu, okey. Lepas tu datang orang yang selepas tu, ya Allah, kita doa depan, ya Allah dengan keberkatan gambar wali ni, dia akan jadi macam tu. Yang ketiga, wahai wali, tolong aku. Yang tu dilarang. Tapi kalau unsurnya bukan membesarkan, bolehlah. Okey. Yang tadi yang lukis dia, yang lukis, adakah dia mencabar kebesaran
Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ni saya kena tawakuf dululah untuk menjawab dia sebab sebab ada sebahagian ulama kalau dia lukis penuh, dia tak bagi kalau kita lukis penuh, sebab dia macam cuba macam menyaingi, bersaing dengan Allah Taala dalam ciptaan. Dia tak bagi. Lukis ni ataupun bentuk memang tak boleh lah. Bentuk macam orang tak boleh. Tapi lukis ni isu dia saya kena check dulu lah. Tapi ambil gambar yang tadi tu lah, ambil gambar tampal. Kalau unsurnya membesarkan, haram. Tapi kalau unsur nak memperkenalkan, okey lah. Lepas tu kita pula janganlah bubuh dekat bilik semayang tu lah kena bubuh gambar tak. Itu jangan. Bubuh lah dekat laluan-laluan tu boleh lah. Kita cuba jadikan dia macam benda yang besar, dibesarkan. Jangan. Sebaiknya tak ada lah. Sebaiknya kita simpan je lah dalam handset kita kan. Simpan dalam yang tu yang terbaik. Ataupun simpan dalam Facebook kan. Orang lain boleh tengok. So dah mati, so rumah dah kena makan dan lain-lain, Facebook tu ada lagi kan. Okey. Allah Ta'ala alam. Saya minta tawakuf dululah jawapan tu. Ada soalan tak? Tanya sikit lah. Saya dulu masa ujian tu nak buat syirik, jadi dalam badan kita tu adakah benda tu tetap dalam badan kita atau kita sudah doa lupus dalam badan kita? Ada. Benda tu kalau pernah kita buat dan tanpa kita ketahui, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Tapi memang tak ada lah, benda tu dah tak ada dah. Sebab kita tak tahu, kita buat dalam keadaan tak tahu. Dia akan jadi masalah kalau kita buat dalam keadaan kita tahu. Kalau kita tak tahu, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan. Dan sebenarnya tak berdosa kan. Rufi'al qalamu an salas, diangkat pen, maksudnya kita tak ditulis kalau kita tak tahu. Tetapi elaklah benda ni tuan-tuan, elaklah benda ni. Ataupun kita elak daripada diri kita dan kita elak juga anak keturunan kita buat benda ni. Okey. Dah tak? Okey. Ya, jadi nasallallahu taala yang fa'ana bima sami'na wa yaj'alana hudatan muhtadin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kau pun dah masuk 8